Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera buat sahabat-sahabat pakcik. Alhamdulillah, dalam kelas mengaji tulis artikel jurnal untuk yang level yang kedua, kita dah sampai ke siri yang kelima. Alhamdulillah. So masih lagi kita dalam topik bahagian pengenalan dalam sebuah artikel jurnal. Okey, dalam topik ini ada beberapa siri sebelum ini pakcik bagi contoh daripada artikel-artikel yang relevan untuk pakcik bagi contoh bagaimana kita boleh belajar dalam menulis bahagian pengenalan dalam articles. So hari ini pakcik tak buat macam hari itu, yang mana hari itu mengambil daripada satu artikel dan kita melihat pada keseluruhan bahagian pengenalan itu. Tetapi untuk hari ini masih lagi dalam bahagian pengenalan dalam artikel jurnal, tetapi pakcik mengambil perenggan-perenggan tertentu. Okey, maksudnya melibatkan beberapa articles dalam perenggan dia, kita ambil perenggan. Maksudnya tak ambil keseluruhan perenggan, ambil beberapa perenggan untuk kita bedah dan kita belajar. Okey, the way pakcik pilih bagaimana sesuatu perenggan itu untuk kita bincang sama-sama adalah melihat kepada biasa pakcik dapat soalan-soalan tu, boleh tak kalau tulis pengenalan macam ni, pengenalan macam tu, kalau macam ni dia orang boleh terima tak, dia orang boleh accept ke, ataupun nanti penilai reject. Dan juga pakcik melihat kepada dia boleh menjadi satu contoh ataupun copywriting untuk kita amalkan menjadi salah satu standard yang ada. Maksudnya kita melihat contoh ini supaya kita boleh apply dalam artikel-artikel kita. Bagaimana nak menulis pengenalan contohnya. Jadi melibatkan beberapa perenggan. Jadi kita dah cover dah 4 siri dah, termasuk dengan tips pakcik dah bagi contoh dah macam mana nak tulis pengenalan yang baik dalam sebuah artikel. Jadi hari ini kita akan cover beberapa lagi contoh dalam perenggan-perenggan terpilih tertentu untuk kita bincangkan sama-sama. Okey. So dia ada beberapa kat sini kita akan bincanglah. Okey. Artikel yang pertama yang pakcik pilih ni adalah dia bertajuk Conceptual Frameworks of STEM. STEM based on the Japanese subject principle. Kalau sebut STEM tu ia berkaitan dengan science, teknologi, engineering, mathematics. Itu dia katakan STEM lah. So topik dia ataupun tajuk artikel yang kita nak tengok ni adalah Conceptual Framework of STEM based on Japanese subject principle. Okey, jom kita tengok perenggan yang pakcik pilih dalam bahagian pengenalan. Jadi satu perenggan yang pakcik pilih ni, konsep dia begini. Memang banyak tips-tips yang pakcik bagi dalam penulisan artikel yang ni pakcik tekankan bahawa penulisan artikel tidak limit hanya kepada citation daripada jurnal saja, akademik saja, maksudnya daripada tesis, daripada artikel-artikel jurnal, proceeding, bukan academic material saja, tetapi dia boleh mengambil dari segi practitioner, daripada industri ataupun organizational. Contoh yang kat sini ambil daripada report dengan guidebooks. Okay, sumber dia tidak semestinya daripada jurnal dan tesis. Kita boleh ambil jurnal daripada industri ataupun report-report association, report-report daripada professional bodies ataupun daripada institute, associations. So benda-benda itu memang kita boleh refer. Okay, jadi perenggan ini bagi saya satu perenggan yang baik. So dia selain daripada dia menceritakan dua sumber daripada report dan juga guidebooks, dia juga melibatkan beberapa perkara yang pakcik rasa indahnya perenggan ini. Dia masukkan sesuatu perkara yang menggambarkan ataupun satu keyword yang menggambarkan kepentingan semasa atau topik tu sangat in dalam perbincangan ini. Malah di hujung paragraf tu, in the end dia akan sebut sesuatu. Contohnya meningkatkan, boleh memberi, dicadangkan. Jadi perenggan tu diakhirkan dengan satu disimpulkan. Okey, di sini pakcik baca ya. Dia satu perenggan ya. Satu perenggan tu ada berapa line ya, ada boleh libatkan beberapa line. Okey. In the USA, USA itu country lah, USA. In the USA,
A report from the Committee on STEM Education's National Science and Technology Council dalam bracket tahun 2013 indicate that to maintain American superiority in innovations, it will be necessary to ensure that the STEM workforce has excellent skill and training. Jadi dia kata berdasarkan STEM Education National Science and Technology Council tadilah mengatakan bahawa mereka superiority in innovation untuk terus maju dalam inovasi, yes, perlu the STEM workforce has excellent dalam skill and training. Okay, itu satu. Kemudian in the UK, tadi US, ni UK, the Royal Society 2016 issue a guidebook called, dia beritahulah nama guidebook tu, Making Education Your Business. Dia punya guidebook title tu adalah Making Education Your Business to support company in teaching STEM education to promote employment and increase interest in the STEM field. Okay, titik. Okay, jadi dua perbincangan ni, dua daripada sumber, daripada report dan guidebooks daripada US dan juga daripada UK. Kemudian dia sambung, integrated education in the STEM education system in K-12, the K-12, school need to be improved as national policy to ensure that the future generation possesses adequate skill to work in this field. Okay, ada dua perkara yang pakcik highlight kat sini. Yang pertama, term dia bagi kat sini dalam satu perenggan yang sama, iaitu STEM Education System in K-12 tadi itu adalah satu term atau perkara yang penting dalam bidang, supaya kita nampak dalam topik ni, dalam bidang ni menampakkan penting, kritikal ataupun terkini. Sebab orang dok bincangkan STEM Education ni dengan K-12 juga. Selain tu, di perenggan yang terakhir tu dia ada mention improve as national policy. Jadi in the end, apa saja yang kita bincangkan ni yang melibatkan report dan juga guidebooks ni from US dan UK, juga diselari dengan perkara-perkara macam melibatkan sistem education K-12 ni. Dia sebenarnya in the end dia advise ataupun mencadangkan dia boleh improve education's in terms of national policy. Itu perenggan yang menarik. Jadi pakcik temakan perenggan ni adalah report and guidebooks. Jadi kita boleh tulis dalam bahagian pengenalan artikel kita dalam konteks ni, jika bersesuaian dengan kita punya topik ataupun kita punya bidang. Jadi tujuan pakcik nak tunjuk supaya ini salah satu kaedah bagaimana ataupun satu perenggan yang kita boleh tulis dalam bahagian pengenalan. Kita pergi yang kedua. Okay, kedua lupa nak beritahu, tadi artikel kita ambil daripada publisher, saya double check dulu. So this one publisher daripada, nama jurnal dia adalah daripada International Journal of STEM Educations. So yang ni daripada Springer. Okay, begitu juga dengan jurnal ni daripada Springer, A Conceptual Framework for Teaching Computational Thinking. So computational thinking ni nanti dalam perenggan tu pakcik tulis CT. CT maksud dia adalah computer lupa dah saya. CT tu membawa maksud kepada perkataan computational thinking. Computational thinking, CT. Jadi tajuk dia kat sini, A Conceptual Framework for Teaching Computational Thinking in Personalized OER. Okay, alright, kita pergi perenggan ni. So perenggan ni, apa yang pakcik nak bedah atau nak bincangkan perenggan ni, sebenarnya perenggan ni menjelaskan contoh jenis dan juga kelebihan. Okay, perenggan ni penulis artikel ni menjelaskan dia tulis perenggan ni bertujuan untuk menyenaraikan jenis dan contoh dan juga kelebihan topik ini. Okay, pakcik baca dia punya dia banyak istilah dalam term IT ni, kalau salah sebut mohon maaf. Okay, many online platform as open education resources, itu masuk OER tadi adalah open educational resources, OER, have emerged to teach CT yang tadilah computational technology tadi, ranging from massive open online course atau kita panggil MOOC, massive open online course MOOC, okay, to gamified coding platform such as Code Combat,
Ini saya kata tadi, bagi contoh dan jenis tadi. Mock, Code Comebacks, Hour of Code, and City Game Studio. Okay, setiap statement dia disebut mock tadi, Code Comeback, Hours of Code, City Game Studio ni semua ada sumber lah, ada citation. Okay. This OER ni, this Open Education Resources ni have with individual learning opportunities for computer programming. Okay. Jadi daripada ayat tadi ni yang sentuh contoh dia, dan dimention juga yang Open Education Resources tu dia sebagai satu individual learning peluang, individual learning opportunity for computer programming. Kat sini nak beritahu adalah nyatakan jenis atau contoh yang pelbagai dalam memberi penerangan yang baik yang berkaitan dengan computational technology ni. Okay, kita pergi point yang kedua dalam perenggan yang sama. Pakcik ada highlight warna merah. The emergence of visual programming and smart computing technologies empower learner to easily apply their programming skills to their daily life. Okay, kat perenggan ni dia start pada emergence of visual programming tu, dia nak menegaskan kelebihan dan manfaat pelaksanaan apa yang computational technology tadilah. Okay, kemudian yang point ni pakcik highlight, okay, macam point yang terakhir lah. Compare to the traditional, maksud kaedah lah, dan bila dalam bidang IT ni computational technology pun kita nak tengok pada yang sebelumnya, ataupun kita kata compare to the traditional face-to-face environments which are mostly instructor lead with classroom like setting. Online OER platform enable learner to practice programming language without constraint on time and location. Such OER on computing education have become potential environment where learners can choose educational material that are tailored to their educational needs. Kerana beritahu bahawa dengan penggunaan OER ni, Open Education Resources, banyak kelebihan-kelebihan yang dapat dicapai jika dibandingkan kaedah yang tradisional yang sebelumnya. Tak bilanya dia akan mengurangkan dari segi penetapan lokasi, masa, begitulah maksud dia. Maksudnya perenggan nak tunjukkan bahawa menekankan kelebihan dalam topik artikel ni berkaitan dengan computational technology, berkaitan dengan Open Education Resources ni. Jadi apa kelebihannya berbanding dengan kaedah tradisional. Okey, jadi artikel yang kedua ni kita bincang sekarang ni, dia lebih kepada menyenaraikan contoh ataupun jenis dan juga menjelaskan kelebihan berbanding kaedah sebelumnya. Okey. Jadi maksudnya dah boleh bagi contoh dah boleh bagi jenis dalam bahagian pengenalan. Boleh cuma bahagian ni nanti dalam bahagian literature review kita boleh more rigorous lagi. Okey, paper yang ketiga daripada Emerald, topik dia adalah The Problem of Fear in TQMs, Cause and Consequence and Reduction Method, a Literature Review. Baca kan tajuk dia, The Problem of Fear in TQM, Cause, Consequence and Reduction Method, a Literature Review. Maksudnya paper ni jenis konseptual lah. Memang kat situ tulis a Literature Review, tapi dekat bawah tulis paper type conceptual. Okay? Kita pun dah belajar di bahagian 1 level 1 jenis-jenis artikel jurnal. Okey, dia punya tema perenggan ni pakcik namakan istilah dia adalah penumpuan topik. Bila sebut penumpuan topik tu, kena jelaskan maksud dia, prinsip dia, filosofi dia, dan dia cerita, kita jelaslah topik ni apa sebenarnya. So kat sini dia bagi penumpuan topik. Okey, pakcik baca ayat. Kadang-kadang you kena ambil the way approach. Okey, aku nak tulis dari segi penumpuan, boleh ambil satu contoh. Aku nak tulis satu perenggan dalam contoh dan kepentingan macam tadi. Jadi dia ada macam tadi, mula-mula kita nak pakai sumber. Aku ni nak kena relate dengan industri, jadi kita nak refer report dengan guidebooks. So tadi contoh perenggan untuk report and guidebook. Okey, yang ni, yang artikel ketiga ni berkaitan dengan penumpuan topik. Okey, baca dia TQM masuk Total Quality Management. The TQM philosophy emphasize the commitment of top management, the use of statistical techniques of quality control, the improvement in the quality of work environment through education and training, fear reduction and elimination of numerical codes. Ini ada sumber dia. Okey, ditambah lagi TQM aim to employee empowerment and require overcoming
organizational, communication and interpersonal barriers. Okay, jadi yang poin yang pertama ni pakcik buat color warna light purple ni nak mention dan menjelaskan berkaitan filosofi, kepentingan ataupun tujuan QKM. So dia nyatakan beberapa tadi dia punya tujuan-tujuan kenapa kita kena melaksanakan QKM. Okay, ayat ni common lah. Sekarang contoh pakcik nak tunjuk. Lepas dia beritahu prinsip atau filosofi of QKM, dia sambung however, ni yang point yang seterusnya lah dalam perenggan yang sama. However, many QKM's implementation program fail. Jadi walaupun diberitahu tadi QKM inilah tujuan kenapa buat QKM, kelebihan dia, namun dia kata however many QKM implementation program fail because of the lack of commitment on the part of top management. Maksudnya top management commitment. The fear of change, takut pada perubahan. The fear of losing power in organisation or a sense of uncertainty. Maksudnya bila common lah. Kadang-kadang ini yang berdasarkan sumber dia lah, beberapa kajian ni mengatakan kenapa tak berjaya QKM tu berkaitan dengan top management commitment, takut melakukan perubahan dan mungkin takut kehilangan jawatan dan sebagainya. Okey, jadi dia nak beritahu lah, bukan itu saja. Okey, kita bukan hanya kena bincangkan kelebihan, kepentingan dan tujuan, tapi malah kita kena tahu juga halangan bagaimana satu QKM tu boleh fail. Okey, lepas tu statement kemudian di counter dengan however. Lepas tu dia conclude, fear, takut ni, fear make it impossible to take up any improvement measures, hinder communication processes and paralyzes decision makers. Ini nak cerita lah, fear make it possible to take up any improvement measures, hinder communication processes and paralysis decision makers. Jadi maksudnya nak beritahu sebagai seorang pemimpin ni, kalau dia takut apa sajalah komponen-komponen dalam leadership tu, maksudnya untuk menjalankan satu penambahbaikan, okey, dengan ada communication yang efficient, very good, dan juga in term of decision maker, sebab benda ni kan komponen-komponen as the leader, jadi dia benda-benda ada, jadi dia takkan berjaya lah kalau kita ada istilah masih lagi takut tu. Okey, jadi perenggan ini ada 3 bahagian utama. Pertama, dia cerita maksud, prinsip dan filosofi of QKM. Yang kedua, dia nak beritahu, dia nak counter walau bagaimanapun, menegaskan sebaliknya, dan diakhirkan dengan satu penegasan dan menyimpulkan kesan amalan negatif kekurangan ataupun negatif atau kekurangan tadi lah. Konsep dia, kalau top management tu masih lagi takut, apa kesan negatif yang akan yang akan dapat memberi impak lah kepada keseluruhan organisational. Kata nak implement TQM tapi masih ada lagi player atau spesifik top management yang belum bersedia atau tak berani. Okey. Kemudian kita pergi paper yang berikutnya. Yang ni daripada Science Direct. Okey, tajuk dia adalah Grand Narrative for Sustainable Mobility, a Conceptual Framework. Kadang-kadang bukan apa, ramai yang PM tepi tanya macam mana nak tulis dalam konsep paper, journal review. So hari ni banyak pakcik bagi contoh-contoh artikel yang orang kata tanpa ada data. Jadi macam mana nak menulis bahagian pengenalan sebuah artikel jurnal, yang mana sendiri artikel tu jenis literature review, general review, conceptual. Okey. Alright, paper ni keyword dia, tema perenggan yang tulis, pakcik mengandaikan, okey, dia adalah kepentingan dan tindakan. Maksudnya kalau kita faham, kita sebut kepentingan topik ni, kemudian apa kena buat ataupun apa research ni akan buat, apa yang proses-proses yang dalam artikel ini dibincangkan. Jadi tema perenggan ni adalah kepentingan dan tindakan. Okey, so pakcik suka perenggan ini in term of kita tahu kan, nak menulis satu perenggan, kadang-kadang dari segi satu ayat ke satu ayat kita boleh gunakan perdana wacana, lepas tu continuity daripada ayat sebelumnya. So ini antara contoh yang pakcik satu perenggan penuhnya pakcik cuma dia tema dia katanya adalah untuk menjelaskan kepentingan dan tindakan. Okey, pakcik baca dia punya nanti, tapi kita akan lihat macam mana daripada satu ayat ke satu ayat tu dia sambung, This is a conceptual review. Maksudnya paper ni lah. Paper ni adalah conceptual review. Topik dia of sustainable mobility narrative.
penceritaan yang berkaitan dengan sustainability mobility. Okay, this is a concept review of sustainability mobility narrative, penceritaan. Titik. Although we argue that narrative are important for steering policy direction, they should nevertheless be translated to guide practical policy. To do so, they must be translated to scale. Example, national, regional, or local. And then they must be translated or operationalized into concrete policy and measures. This was beyond the scope of this paper, but narrative provide a starting point for location-specific applications. Okay, titik. There could be a review and monitoring processes, and change to the most appropriate combinations could be made when necessary. Even without the translations, we are able to suggest several concrete policies and measures relevant for the narrative throughout the next. Okay, kita tahu ialah satu kelebihan topik ni memang nak tengok sustainable mobility narrative. Maksudnya ini satu penulisan researcher kualitatif. Naratif itu adalah penceritaan. Dalam penulisan tesis ataupun research grant bagi orang kualitatif yang ada kelebihan naratif tu, memang dia bagus menulis lah. So penyampaian satu perenggan ini bagi saya adalah baik, walaupun dia nak menjelaskan tujuan artikel iaitu conceptual review. So kepentingan topik dia adalah tadi sustainable mobility. So dia nak cerita proses tindakan yang akan dilakukan dalam kajian artikel ini, serta turut yang last kali, point last tu dia turut beri cadangan. Okey, tapi menarik. So dia bukan hanya buat sustainable mobility narrative, tapi dia buat penceritaan perenggan yang menarik daripada satu ayat ke satu ayat. So kita boleh belajar, lihat pada perenggan ini bagaimana dia menulis. Okey, tak spesifik untuk orang kualitatif saja, bagi orang kuantitatif juga boleh belajar macam mana dia kaedah dia menulis. Walaupun di sini kita tahu orang kualitatif dia merupakan instrumen dalam kajian, sebab tu digunakan perkataan we. Jadi ada bahasa dia kat sini lah, we. So kadang-kadang kalau orang kuanti biasa cakap this study, tapi orang kualitatif dia akan boleh cakap we, I dan sebagainya. Okey, kita pergi artikel yang seterusnya. Okey, artikel yang terakhir lah untuk sesi perbincangan ni, di publisher Emeralds. Okey, yang ni pun conceptual paper. Tajuk dia adalah Collective Hybrid Intelligence Towards a Conceptual Frameworks. Jadi kita pun dah belajar tajuk kan. Jadi kita tengok juga, menarik juga tajuk ni. Memang pendek, Collective Hybrid Intelligence Towards a Conceptual Frameworks. Ini daripada Emerald. Jenis artikel ni adalah conceptual paper. Okey, perenggan ni ini yang Pakcik sebutkan tadi di awal-awal, bagaimana perenggan ini boleh bagi example. Kalau contoh student saya, okey, bahagian pengenalan ni you kena tutup bahagian pengenalan sebelum nak bincang literature review. Ambil perenggan ni, you boleh copy, paste and replace. Maksud saya boleh ambil idea dia tapi kita pindah dalam konten dia. Jadi perenggan ini boleh menjadikan satu yang standard untuk menjadi rujukan pada semua orang dalam bidang apa-apa pun, supaya inilah cara dia nak cerita di perenggan terakhir dalam pengenalan. Saya setuju, pengenalan di bahagian perenggan terakhir, di bahagian pengenalan kita boleh tulis macam ni. Okey, jadi apa yang Pakcik nak jelaskan perenggan ni adalah secara keseluruhan bahagian pengenalan artikel ini boleh ditulis begini dengan meringkaskan setiap online atau perkara yang kita nak bincangkan dalam sebuah artikel ini. Okey, baca-baca ya. Ayat dia. Terpulanglah, tapi bagi saya kita boleh ubah suai dan sebagainya, kita boleh adapt, tapi idea dia begini. The rest of this paper is organized as follows. Okey, dia cakap at first, an overview the context and intention of the paper is provided in section 2. The background and preliminary concept are briefly overviewed in section 3. The concept of collective hybrid intelligence, its fundamentals,
benefits, challenge and realizations models are discussed in section 4. Finally, to clear, describe and discuss how typical system of this kind bracket that is construct based on the proposed framework of CHI, okay, may work in different application domains. 3 example scenario are delineates in section 5. Jadi dia ada 5 section. Maksudnya dalam artikel ni ada 5 perkara atau topik ini dibincangkan ataupun 5 outline. Jadi dia beritahulah dalam perenggan akhir ini sebenarnya akan membincangkan beberapa perkara. So perkara pertama section 1. Okey, section 2 akan cerita apa? Section 3 buat apa? Section 4 akan buat apa? Section 5 akan buat apa? Jadi artikel ini atau perenggan ini boleh jadi contoh kepada semua sahabat-sahabat pakcik menjadikan rujukan bagaimana nak menulis di perenggan yang terakhir dalam bahagian pengenalan artikel. Okey, ini subjektif. Kita kena tengok banyak artikel untuk melihat bagaimana penulisan. Cuma di sini pakcik jadi perantara bagaimana untuk menyampaikan bahawa nak menulis satu tesis ataupun artikel, kita punya tema adalah artikel, adalah dalam bahagian pengenalan artikel perenggan yang terakhir kita boleh buat kesimpulan dengan meng-highlight atau menyatakan kembali secara ringkas apakah outline ataupun section yang kita akan bincang keseluruhan dalam artikel ini. Alhamdulillah kita dah habis bincang 5 articles journals supaya kita boleh melihat bagaimana menambahkan lagi idea-idea, menambahkan lagi boleh jadi pelbagai teknik ataupun mempelbagaikan kaedah penulisan dan juga kita kata structure. Kadang-kadang aku tulis artikel biasa pengenalan aku macam ni je, style dia A, B, C. Jadi mungkin pakcik sebagai perantara ni dalam menyampaikan sedikit ilmu ni, mungkin kita boleh tambah-tambah lagi kaedah-kaedah. Okey, lepas ni nak tulis artikel, aku akan buat macam ni pula, saya akan buat macam ni pula. Okey, itu je tujuan pakcik bahawa ilmu tu pakcik nak sampaikan secara berterusan daripada level 1 dah sekarang nak masuk level 2. Pakcik pun bersyukur sambil berkongsi, pakcik juga pun belajar. Jadi kita sama-samalah belajar untuk melihat bagaimana kaedah yang baik supaya di hujung level 2 ni saya boleh kata kita boleh meningkatkan kemahiran. Dia jadi kemahiran lah, jadi skill, dan skill tu kena realize dengan tindakan iaitu buat. Pakcik cuma membedah dan menunjukkan kaedah-kaedah penulisan. Dia sangat berbeza dengan kaedah level 1 yang lebih pada persoalan what, why and how. Tapi kat sini kita belajar menulis. So bagaimana nak menulis. Sebab tu pakcik go through paragraph by paragraph. Dekat paragraph kita tengok line by line, malah words by words. Okay, kepada semua, semoga terus sukses dan dipermudahkan. Terus dalam kelas mengajar pakcik ni kita masih jauh lagi perjalanan. Kita baru masih lagi baru di siri yang kelima. Kita jumpa untuk siri yang ke-6 akan datang. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.